InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيدا قادا وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم هلك إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم حلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kegunaan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita yang tak terhingga, yang tak terkira. Yang mana kenikmatan yang Allah Taala beri kepada kita antaranya dengan hadirkan diri kita pada Allah, hadirkan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita rumah Allah Subhanahu wa taala satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa datang rumah Allah Taala untuk tunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita duduk satu majlis, kita berada satu majlis yang mana membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila mana sayang pada satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ujian pada dia. Maka Allah Taala akan beri imtihan kepada dia. Seperti mana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusab minhu." Barang siapa yang Allah Taala ingin kebaikan pada diri dia, maka Allah Taala akan uji dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, keadaan sekarang bukan setakat Malaysia, bahkan seluruh dunia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan sekarang manusia telah berada dalam keadaan waham, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan satu keadaan yang mana mereka takut akan satu wabak yang telah melanda atas muka alam ini. Tuan-tuan yang mulia, setiap keadaan manusia itu memang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Sama ada baik atau buruk adalah hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu Al-Quran Allah Taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang bernyawa, setiap orang ataupun setiap makhluk yang adanya pasti mereka akan merasai kematian. Dan kata Allah Taala, untuk makhluk Allah Taala ini, untuk makhluk Allah Taala yang hidup ini, untuk makhluk Allah Taala bernyawa ini, kata Allah Taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Taala akan uji kamu semua dengan keburukan, bisyarr dan juga khair dan juga kebaikan. Di mana syarr dan khair, kebaikan keburukan itu adalah kata Allah Taala sebagai fitnah, sebagai ujian pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia,
Ujian sekarang terhadap diri kita, Allah Ta'ala apa? Telah buat keadaan yang mana manusia dilarang untuk menunaikan ibadah Allah Ta'ala seramai dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, ujian sangat besar. Ya, ujian tuan-tuan yang mulia bukan setakat kebaikan, keburukan, bahkan sakit itu ujian, sihat juga ujian. Di mana orang yang berjaya adalah orang dalam ujian Allah Ta'ala ini, dia dapat mentaati Allah Ta'ala walaupun apa keadaan sekali. Di mana dalam kekayaan dia, dalam kemiskinan itu ada ujian, dalam kaya dia, dalam miskin dia dapatan Allah Ta'ala, dapat agama Allah Ta'ala, maka dia berjaya. Tetapi kalaulah keadaan kemiskinan, dalam keadaan kekayaan dia melupakan kepada Allah, maka dia tidak berjaya. Begitu juga dalam kebaikan, kan? Dalam kesenangan, dalam kesusahan yang ada atas muka alam ini, kehidupan dia, di mana kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, malam tak akan semaka tak makan. Dan kalaulah amal agama Allah Ta'ala, dia tidak mentaati Allah Ta'ala terhadap apa Allah perintah pada dia, maka dia juga tidak berjaya. Yang berjaya siapa? Kadang sakit, sihat, miskin, kaya, susah, senang, apa kadang sekalipun hati dia tetap, diri dia mentaati Allah SWT. Apa pun dah beramal kat agama Allah SWT. Sebenarnya keadaan sekarang ni, walaupun masjid tak dapat dibuka, walaupun surau tak dapat dibuka sepenuhnya, kan? Jadi apa kadang sekalipun dia cuba untuk sempurnakan ibadah daripada Allah SWT, kerana dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah SWT. Yang mana hamba Allah Ta'ala itu wajib atas dia melakukan segala perintah Tuhan dia. Dan kita buka kitab fiqah, definisi masuk satu orang hamba itu, di mana dia itu tidak ada apa-apa, kan? Pakaian adalah milik Tuhan dia, makanan adalah milik Tuhan dia. Bahkan kalaulah dia bekerja sekalipun, dapat wang, dapat duit, itu juga milik Tuhan dia. Allahu Akbar. Dan kita tak milik Allah. Kita adalah hamba Allah SWT, semua milik Allah SWT. Dan maksud Allah Ta'ala ceritakan kita atau mukalam ini adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya Quran yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah pada Allah SWT. Jin dan manusia dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mereka beribadah pada Allah. Bukan setakat jin dan manusia. Yang satu hadis lain, mafhum seluruh makhluk Allah Ta'ala ini dicipta oleh Allah Ta'ala untuk ibadah pada Allah, untuk berzikir pada Allah SWT. Dan kalaulah di antara makhluk Allah Ta'ala ini seketika sahaja, sesaat sahaja mereka lalai pada zikir pada Allah, sesaat sahaja mereka lupa akan beribadah pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala masa itu juga Allah Ta'ala akan cabut nyawa dia. Allah Ta'ala akan cabut nyawa masa itu juga. Tetapi manusia, tuan-tuan yang mulia, al-makhluk Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala cipta dengan tangan Allah Ta'ala sendiri, dengan kudrah iradah Allah Ta'ala sendiri. Yang mana manusia satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat hebat ciptaan antara 18,000 jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manusia ini Allah Ta'ala sayang dekat dia, Allah Ta'ala cinta dekat dia. Allahu Akbar. Dan bila Allah janji, Nabi SAW, bila Allah Ta'ala janji sayang satu orang, maka Allah Ta'ala akan uji pada dia, kan? Allah akan beri ujian pada dia. Dan satu hadis Nabi SAW bersabda, inna azamal jaza ma'a jazail bala, sesungguhnya sangat besar ganjaran itu mengikut pada besarnya ujian dan timpa terhadap diri dia. Besar ujian, maka besar pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila dia cinta pada satu kaum, maka Allah Ta'ala akan uji mereka. Allah Ta'ala akan beri ujian pada mereka. Macam sekarang, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala akan uji kita. Allahu Akbar, kan? Allah Ta'ala uji kita, kan? Dengan keadaan Masya Allah ramai manusia yang mana hilang sumber kehidupan, sumber keperluan, kan? Kalau tengok dekat berita kata setiap bulan beribu orang muflis. Allahu Akbar. Dibuang daripada pekerjaan, tak ada, sebab Covid ni, kan? Kesian tuan-tuan yang mulia. Jadi ramai keadaan orang mana hilang sumber pendapatan sebab ada ni ujian pada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala beri uji kerana Allah Ta'ala cinta kita, kan? Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Bahawa siapa yang redha pada
ujian Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala redha pada dia. Dan siapa yang benci, marah atas ujian Allah, maka Allah Ta'ala murka terhadap diri dia. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana manusia itu akan diuji oleh Allah, kan? Dan soalan kabul kata Allah Ta'ala seperti baca dalam Quran tadi, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu alif lam mim, maksudnya Allahu a'lam wallahu rasuluhu, Allah Ta'ala Rasul mengetahui tentang makna alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mereka menyangka bahawa mereka mengucapkan kami beriman dengan Allah, kami iman dengan Rasul, kami iman dengan malaikat, kita Allah, qada dan qadar, kan? Wa hum la yuftanun, mereka tak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala pasti Allah tak akan uji dia. Kerana menjadi sunnatullah, kata Allah Ta'ala, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kerana Allah tak uji orang-orang sebelum kamu, kan? Sebelum kamu Allah dah uji dah, kan? Nah, sebab apa Allah Ta'ala uji mereka? Falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kazibin. Kerana Allah Ta'ala nak lihat, Allah Ta'ala tengok siapakah orang yang benar iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa liya'lamanna al-kazibin. Allah nak tengok siapakah orang yang dusta iman kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena beriman dengan Allah Ta'ala, bukan setakat dengan Allah, malaikat, Rasul, kan? Imanu billah, rasulih, kitab, sama-sama ada Allah Ta'ala, iman dengan Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, bahkan yang keenam qada dan qadar, kan? Kebaikan keburukan semua datang pada Allah SWT. Hari manusia mereka yakin dengan Allah, mereka yakin dengan malaikat, mereka beriman dengan Allah, malaikat, dengan kitab, dengan Rasul. Hari kiamat berlaku, tapi qada qadar mereka kurang yakin, mereka kurang iman dengan Allah SWT, kan? Berlakunya perkara mereka akan salah satu sama lain, kan? Kata sebab engkau lah, kan? Kita ditimpa macam ni. Kalau engkau tak keluar tadi, tak bagi signal, kan? Tak ada, kita kena langgar. Allah Akbar. Sebab engkau je masalah, kan? Kau tak pandai buat kerja, habis kantoi, kan? Sebab engkau lah kita ni kena marah dengan bos, macam-macam menyalahkan orang lain. Sedangkan qada qadar baik buruk ni daripada Allah SWT. Dan satu hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu bil qadri hatta yu'mina bi qadri wa khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Tidak sempurna iman satu orang sehinggalah beriman bahawa qada qadar itu yang baik buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW bersabda, kataballahu lahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alfasana. Bi 50 alfasana. Allah Ta'ala telah letakkan ketentuan. Allah Ta'ala takdir Allah Ta'ala ni sebelum cipta langit dan bumi 50,000 tahun, kan? Tak ada manusia, tak ada bumi ni, tak ada manusia ni. Allah sebelum cipta langit dan bumi 50,000 tahun dah ditulis dah ditetapkan dah. Berlakunya Covid ini adalah satu ketetapan pada Allah SWT, kan? Dan Allah Ta'ala beri ni ujian untuk kita apa? Untuk uji pada kita, kan? Sama ada kita betul iman kita pada Allah, sama ada dengan ujian ni kita dapat mentaati Allah Ta'ala, sama dengan ujian ini yang kita mentaati Allah Ta'ala pun kita menjadi alasan sebagai itu untuk tinggal perintah Allah SWT, kan? Hari ni manusia dengan sebab masjid tertutup, dengan sebab surah tertutup, kan? Mereka menjadi alasan untuk mereka tinggalkan semayang. Mereka dengan alasan mereka untuk wadah pada Allah SWT. Sedangkan waju'latil ardu tuhuran, kata Nabi SAW, dijadikan muka bumi ini suci untuk satu orang tu ibadah pada Allah, kan? Ini khas untuk Nabi SAW, untuk umat Nabi SAW sahaja. Dan bumi ini dijadikan suci, boleh untuk sembahyang di mana sahaja. Sedangkan zaman sebelum Nabi tidak boleh, hanya boleh ibadah pada rumah Allah sahaja, tidak boleh pada tempat yang lain. Tapi untuk umat Nabi, kata Nabi, bumi ini memang suci, boleh untuk ibadah. Bentang sejadah, bentang kapet semayang boleh, Masya Allah. Tapi kita ni dah biasa, kan? Semayang kat surau, semayang NR, semayang kat rumah, kan? Jadi tak ada tempat kita kata makan untuk dengarkan semayang. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Dan kemudian kita salah kat pemimpin kita pula, ini semua tak betul ni, kan? Telah tutup semua ni, Allah. Mereka buat untuk maslahat, untuk keselamatan, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia Allah SWT, ulama mengatakan bahawa ujian ini, ujian ataupun ujian Allah Ta'ala ini terbagi pada 4, kan? Ujian ataupun dipanggil imtihan, ataupun nama lain ada sebagai satu bala, kan? Ada 4.
Pertama, bala'u tahsin. Yang kedua, bala'u taghfir. Yang ketiga, bala'u tarfi'. Yang keempat, bala'u ta'lim. Apakah bala'u tahsin? Bala'u tahsin adalah satu bala yang Allah Ta'ala beri pada dia, dan Allah Ta'ala nak beri lebih baik, kan? Lebih baik daripada apa yang dapat sebelum tu. Sebab tu kita bila timpa bala pada Allah Ta'ala ni, kita lihat 4 perkara ni. Sebab bala'u tahsin, bala'u taghfir, bala'u ta'lim, bala'u ta'lim, tahsin, taghfir, tarfi', ta'lim. 4 perkara. Bala'u tahsin Allah beri, Allah Ta'ala nak beri kebaikan yang lebih baik pada sebelum tu. Bala'u ta'lim, satu bala yang Allah beri pada dia, dan Allah Ta'ala nak ajar dia apa yang sepatutnya dibuat, kan? Yang ketiga, bala'u tarfi', satu bala yang Allah beri pada dia, Allah Ta'ala nak tinggikan darjat di sisi Allah SWT. Yang keempat, bala'u taghfir, satu bala yang Allah beri pada dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Allahu. Ini contoh bala'u tahsin, satu bala yang Allah Ta'ala beri, dan Allah nak beri lebih baik pada sebelum itu. Sebenarnya kisah Hadrat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kan? Yang mana sebelum tu beliau telah berkahwin dengan Hadrat Abu Salamah, kan? Abu Salamah dan juga Ummu Salamah ni memang seorang sahabat-sahabiah yang mereka sangat kasih sayang satu sama lain, dan cinta mencintai satu sama lain. Yang Ummu Salamah telah menganggap bahawasanya Hadrat Abu Salamah ni satu orang lelaki yang paling baik antara seluruh makhluk, kan? Antara lelaki yang paling dikenal Abu Salamah satu orang lelaki paling baik, paling sempurna. Tapi satu keadaan takdir Allah SWT, maka Abu Salamah telah syahid dalam peperangan. Jadi Ummu Salamah ni telah sedih, kan? Dia telah sedih, dan beliau telah merasa satu bebanan sangat besar ujian pada Allah Ta'ala ini. Dan telah jumpa Nabi SAW, dalam bergaduh dengan Nabi SAW tentang kematian suami dia. Maka dia telah minta Nabi SAW, kan, pujuk dia, kan, jumpa dia, yang bagi nasihat dekat dia. Maka Nabi telah bagi satu doa, kan? Nabi telah perintahkan doa satu doa. Yang doa tersebut, Allahumma ajirni musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pada musibah yang kau beri pada aku, dan gantilah hujan ini, musibah ini dengan lebih baik lagi. Maka dia telah amalkan doa tersebut, dan Allah Ta'ala telah gantikan suami Abu Salamah ni, kan? Bagi Ummu Salamah, suami Abu Salamah yang dianggap satu orang suami paling terbaik, lelaki yang paling sempurna, yang paling menyayangi dirinya. Maka Allah Ta'ala tukarkan lelaki yang paling sempurna, kan? Allah Ta'ala lelaki yang paling terbaik antara seluruh makhluk Allah SWT. Lelaki yang mana asbab dia lah diciptanya langit dan bumi ni. Lelaki yang asbabnya Allah Ta'ala ciptakan syurga neraka, iaitu lelaki, kan, yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Allah Ta'ala telah gantikan Ummu Salamah, kan, suami dan Abu Salamah tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu lelaki paling terbaik. Ni satu bala Allah beri dia, Allah tak beri lebih baik lagi, masya-Allah. Yang kedua ni bala'u taghfir, satu bala, satu ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia, maka Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Surat tu ke 826. Allah tak ampun dosa dia. Satu hadis Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta wala syaukatu hatta yashukuha, illa ma kafarallahu alaihi khatayahu. Satu hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah mana-mana hamba Allah Ta'ala yang Islam itu menerima satu keletihan, kesusahan, kesedihan, kegelisahan, bahkan kesedihan, bahkan tertimpa satu duri yang terkena pada tubuh badan dia, pada kaki atau tubuh badan dia, itu semua jadi kafarah, menjadi pengampunan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa dia. Allah. Ini nampak tuan-tuan, ni mula ujian, kan? Kita ni tak dapat nak semayang, masya-Allah, kan? Allah, satu Kaguzari, satu orang di Puchong, orang Malaysia, kat Puchong, kita mana solat Jumaat, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka kat Puchong tiba-tiba dia telah datang berlari kan, dia tak pergi kat masjid. Masjid tulis masjid ditutup kan. Time tu yang boleh semayang 6 orang sahaja. Maka dia telah pegang pintu masjid kan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku kan, kau bersaksilah terhadap diriku. Aku nak tunaikan ibadahmu, aku nak tunaikan perintahmu, tapi kau telah dihalang kan. Maka kau terimalah. Allahu Akbar kan. Dia tunjuk semangat dia nak semayang, kegelisahan dia, kesedihan dia sebab apa? Tak dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ujian Allah Taala beri ganjaran, dan juga Allah Taala akan sebab menjadi sebab untuk hapuskan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Ni Allah Taala tuan-tuan Maha Pemurah, Maha Pengampun kan. Kadang kita mungkin rasa kan kecewa, rasa sedih, hujan, ini semua akan menjadi asbab ampunan untuk dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Bahkan satu orang itu untuk satu ni, kalau satu orang sakit pula kan, satu terkena duri pun dah diampunkan. Allahu Akbar. Dan satu hari satu orang telah terkena penyakit demam kan, hamam, dan kemudian dia bersabar tak ada demam je, maka Allah tak ampunkan dosa dia seperti mana dia lahir kan pada bumi ni, sebenarnya lahir pada perut ibunya atas muka bumi ni kan. Maka kata langsung tidak ada dosa. Allahu Akbar. Ni Allah Taala beri ujian sakit ni semua adalah untuk menjadi asbab pengampunan bagi dosa-dosa kita. Tetapi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala kan, di antara makhluk Allah Taala yang tipe ujian paling berat adalah ujian yang Allah Taala beri pada para nabi. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Kan, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujian dia adalah para nabi. Para nabi, anbiya, nusallallahu mereka ni adalah orang-orang yang khusus kan, yang dipilih Allah Taala sebagai kasih Allah, sebagai orang yang untuk sebagai orang yang dipilih untuk Allah untuk sebarkan agama Allah Taala muka alam ini. Walaupun sebegitu keadaan darjat mereka ni orang yang paling banyak ditimpa, diuji oleh Allah Taala dengan ujian sangat berat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita lihat kan mengenai orang paling miskin, siapa paling miskin tuan-tuan yang mulia kan? Orang paling miskin adalah Nabi Isa AS. Kemiskinan beliau, mana beliau ni kemiskinan Nabi Isa ni, beliau ni tidak ada rumah kan. Pakaian pun selai, masya-Allah kan. Selipar dia 2. Tapi bila beliau nampak satu orang berjalan, nampak satu orang tak ada selipar, dan dia tinggalkan selipar dia. Allahu Akbar. Kais pagi, makan pagi, makan pun tak ada. Tapi dengan kemiskinan yang tersebut, rumah tak ada kan, itu pun tetap juga menjalankan dakwah, menjalankan perintah Allah Taala untuk sebarkan agama Allah Taala atas muka alam ini kan. Satu orang nabi yang dahsyat dari segi penyakit pula. Dia penyakit ada siapa? Nabi Ayub AS kan. Hari ni kita mungkin tengok orang kena penyakit kan, stroke, orang kena penyakit gout, sakit jantung, kencing manis, penyakit-penyakit yang mana sebab dia terlantar atas katil begitu lama sekali, tapi tak dapat nak lawan penyakit kan, ujian Allah tak beri kepada Nabi Ayub AS. Di mana dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Ayub AS telah diuji oleh Allah Taala satu penyakit sangat berat kan, yang mana penyakit tersebut kan bukan terhadap pada 3 perkara kan. Kata Nabi Ayub AS, wa Ayub inna rabbahu anni masadurru antara rahimin. Nabi Ayub berdoa pada Allah Taala, ya Allah, aku telah ditimpa satu mudarat. Mudarat ini yang kata ulama bukan setakat pada tubuh badan dia, daripada harta dia dan juga pada keluarga dia. 3 perkara tuan-tuan yang mulia kan. Tubuh badan dia sakit kena penyakit yang sangat hebat, sehingga kan dia tidak mampu untuk apa melainkan terlantar atas katil saja selama 18 tahun kan. Selama 18 tahun yang hanya mampu menggerakkan hanya hati dia dan juga akal untuk zikir pada Allah Taala sahaja kan. Bayangkan penyakit siapa yang dia penyakit yang lebih hebat melainkan Nabi Ayub AS. Bukan setakat tubuh badan dia yang sakit tuan-tuan yang mulia, bahkan harta dia habis. Harta dia habis dibinasakan. Allahu Akbar. Dan hilang semua harta-harta dia. Bukan setakat harta, bahkan anak-anak isteri dia semua telah lari, kecuali satu orang isteri saja yang bersama dia. Itu pun last sekali isteri dia tu kan, isteri telah potong rambut dia dan telah menjual
Kan? Untuk apa? Untuk dapat sesuap makanan untuk mereka bersama. Sebab itu Nabi Ayub marah sangat dan dia bersumpah untuk rotan isteri dia kan. Tapi Allah Taala perintah untuk rotan ambil apa? Segenggam. Wa khudh bi yadika darsan fadrib wala tahnas. Kan? Ambil segenggam lidi kan, pukul sebagai tanda untuk tunaikan sumpah dia. Masya-Allah. Ini kesian, masya-Allah, dahsyat. 18 tahun. Wah, hebat. Jadi ujian untuk Nabi Daud, Nabi Ayub sangat hebat. Kan, penyakit. Jadi sebab itulah kata Nabi kan, manusia paling hebat ujian adalah nabi-nabi. Mereka dia Allah Taala sangat hebat. Dan kalaulah kita dia Allah Taala, kita tak mampu nak apa dah. Kan? Ini manusia ada timpa ujian pada Allah SWT, mereka akan merasa putus asa. Mereka rasa Allah Taala tak sayang mereka. Allah Taala tak ingin lihat pada mereka. Allah Taala benci pada dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia, hujan ni memang Allah Taala beri pada satu orang. Hujan memang wajib akan datang pada diri kita. Kan? Tapi dalam apa keadaan sekalipun nak hujan kita terima Allah Taala, macam mana kita nak gunakan keadaan sekali ni untuk mentaati perintah Allah Taala, untuk ibadah pada Allah Taala, untuk tunaikan perintah Allah Taala bagi kita, untuk adilkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan kemudian fal amsal, kemudian orang sumpamanya, fal amsal dan orang sumpamanya. Dan yubtala bihi rajulu ala hasbi dinihi. Maksud sumpamanya itu nanti akan datang hadis bawah tu, diuji satu orang itu mengikut agama yang ada pada diri dia. Kata Nabi lagi, wa in kana fi dini salban asyaddu bala'an. Barang siapa yang agama dia kuat, agama dia mantap, dan agama dia kukuh, hubungan dengan Allah Taala itu kuat, maka asyaddu bala'an. Maka Allah Taala beri bala yang sangat hebat terhadap dia. Allah Taala uji dengan ujian yang sangat berat. Allahu Akbar. Nabi SAW, Allahu Akbar. Dahsyat Nabi SAW dalam usaha Nabi menyampaikan dakwah, usahakan dakwah selama 23 tahun. Kan? Di mana keluarga Nabi, kaum kerabat Nabi, mereka sini nak bunuh Nabi SAW. Mereka sini nak pancung Nabi SAW. Dan mereka telah usaha bagaimana untuk binasakan Nabi SAW. Banyak kisah-kisah dalam sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Kan? Yang masyhur yang ada di mana kota Taif. Yang Nabi SAW tak berjalan daripada Mekah ke Taif tu selama sejauh 18 km. Dalamnya jauh begitu panas. Sampai dakwah mereka tak terima. Dan kemudian mereka telah mereka telah lontarkan batu pula, baling batu sehingga kaki Nabi telah berdarah. Allah. Jadi dahsyat. Nabi-nabi diuji oleh Allah Taala sangat hebat. Kita ni kalau diuji oleh Allah Taala terhadap kita ni, kita tak mampu. Kan? Ujian Allah beri pada Nabi, beri pada kita, kita akan mampu menerima ujian Allah SWT. Jadi kata Nabi, wa in kana fi dini salban asyaddu azaban. Masa siapa agama dia kuat, maka begitu juga kan, bala ataupun ujian Allah beri dia sangat hebat, sangat kuat. Wa in kana fi dini riqqatun yubtala bihi ala dinihi. Sekiranya satu orang agama dia lemah, maka Allah Taala akan uji mengikut agama dia. Kan? Jadi Allah tahu tahap keimanan kita. Allah tahu tahap tentang agama kita. Allah Taala tahu tentang tahap keyakinan kita, maka Allah Taala uji mengikut keimanan kita pada Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak uji satu orang melainkan dia mampu terhadap ujian tersebut. Kemudian kata Nabi SAW lagi, kan? Fama rabihallahu ta'ala bala'an hatta yutrakahu yamshi alal ardi ay yakaffirallahu alaihi khatayahu. Dan Allah Ta'ala akan sentiasa menguji satu orang. Allah Ta'ala akan sentiasa memberi ujian kepada satu orang, sehingga Allah Ta'ala membiarkan dia yamshi atas muka, jalan atas muka bumi ini, keadaan tidak ada lagi dosa terhadap diri dia. Allah Akbar. Jadi ujian akan datang diri kita, akan datang sampailah kita meninggal dunia, sampailah ajal datang diri kita. Itu tidak ada ujian Allah Ta'ala. Di mana ujian Allah Ta'ala ni akan menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu adalah bala'u taghfir. Pertama bala'u tahsin, yang kedua bala'u taghfir, yang ketiga bala'u ta'lim. Satu bala yang Allah Ta'ala beri satu orang kerana Allah Ta'ala nak ajar dia. Allah Ta'ala nak tunjuk pada apa yang sepatutnya dia perlakukan. Seperti mana kisah yang berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW dalam peperangan Uhud.
kan. Dalam peperangan Uhud, masya-Allah, satu peperangan berlaku pada bulan Syawal. Orang kafir Quraisy telah repeat balik kan, mereka telah kalah kan, dalam peperangan Badar pada bulan Ramadan pada tahun 1 Hijrah, dan pada tahun ketiga Hijrah mereka repeat untuk lawan dengan tentera Islam, untuk hancurkan Islam. Dan orang kafir Quraisy telah dipimpin oleh Sufyan. Sufyan telah jadi ketua pemimpin orang kafir Quraisy. Dan masa itu Nabi SAW telah bawa 1,000 orang Islam untuk berperang dengan kafir Quraisy sebanyak 3,000 orang. Tetapi dalam perjalanan daripada 1,000 orang, 300 orang telah kembali ke Madinah. Siapa? Orang-orang munafik yang telah dipimpin oleh Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay. Yang mereka telah masuk orang Islam supaya tidak berperang bersama Nabi, dan mereka telah pulang ke Madinah. Jadi tinggal 700 lawan 3,000 orang. 700 lawan 3,000 orang, 50 orang telah ditempatkan di atas bukit Arimah. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk memanah musuh daripada atas. Tetapi asbab mereka telah ijtihadul khata', telah tersilap dalam satu ijtihad kan. Maka sahabat ingat musuh telah lari, sahabat ingat peperangan telah habis, maka mereka telah turun. Maka sebab itu Allah tak beri ujian kepada mereka kan. Asalkan Nabi perintah supaya Nabi kata, jangan kamu turun walaupun keadaan sekalipun, tunggu sampai aku perintah untuk turun. Tapi sahabat telah langgar akan perintah Nabi SAW kerana ijtihadul khata', kerana tersilap ijtihad. Maka sebab itu Allah uji pada sahabat, dan sahabat telah kalah dalam peperangan. Dan peperangan Uhud, orang Islam telah tewas, telah syahid 70 orang, telah meninggal. Orang kafir 23 orang sahaja. Orang kafir orang Islam telah lari ke Gunung Uhud, dan Sufyan telah perintah supaya jangan kejar, menunjukkan peperangan telah dimenangi oleh kafir Quraisy. Jadi ujian di sini Allah beri pada orang Islam. Sedangkan orang Islam, sahabat-sahabat tuan-tuan mula, ada golongan yang khas, ya Allah pilih antara makhluk Allah Ta'ala ini untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW orang paling mulia, paling hebat, paling terbaik, Masya Allah. Itu pun Allah, asbab sahabatnya berlaku kesalahan sedikit, Allah Ta'ala uji semuanya, sehingga kan telah berlaku kekalahan, sehingga Nabi telah terjatuh, Masya Allah, sehingga kan gigi telah patah, pipi, lutut telah luka kan. Jadi kerana Allah Ta'ala beri ujian tersebut, kerana Allah Ta'ala ajar sahabat semua mereka kena taat kepada Nabi SAW. Ni bala'ut ta'lim. Sama juga macam kita, mungkin kita buat satu kesalahan kan, ini semua Allah Ta'ala uji pada kita. Allah Ta'ala ajar kita sebab apakah sepatutnya kita perlu buat. Yang keempat, bala'ut tarfi'. Bala'ut tarfi' satu bala yang Allah Ta'ala beri kepada satu orang, mana Allah Ta'ala tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini biasa macam Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, mereka diuji oleh Allah SWT dalam medan mereka buat dakwah, wajak manusia pada Allah SWT. Yang ujian tersebut Allah beri pada mereka kerana Allah Ta'ala tinggi darjat mereka di sisi Allah SWT. Sebab itulah kata Nabi SAW, inna azamal jaza ma'a jazail bala kan. Ganjaran pahala itu mengikut ujian Allah beri pada satu orang. Satu orang darajat dia akan tinggi di sisi Allah Ta'ala mengikut ujian yang dihadapi atas muka alam ini, atas muka bumi ini. Jadi orang paling banyak hebat ujian siapa? Adalah Nabi-Nabi. Sebab itu darjat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita yang uji sedikit tuan-tuan mula, kita kena pandailah yang kita kena nampak empat perkara ni. Sama ujian Allah Taala ni, Allah Taala nak beri lebih baik pada kita. Apatah Allah tak beri ujian pada kita, sama ada Allah Taala nak ajar kita apa sepatutnya kita perlu buat. Satu ujian Allah beri kepada kita, sama ada Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Satu ujian Allah Ta'ala beri kita, Allah Ta'ala nak tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi empat perkara ni yang perlu ada dalam zihin kita, dalam diri kita. Apa yang berlaku, kita nampak empat perkara ni. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala mulakan satu orang itu tidak akan nampak empat perkara ini dalam diri dia, melainkan iman dia kuat, melainkan iman dia mantap. Ada iman dia betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala, ada nampak betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan malaikat, yakin dengan Rasul, yakin dengan kitab-kitab, yakin dengan hari akhirat, yakin qada dan qadar, barulah dia akan nampak empat perkara dalam kehidupan dia. Baru akan nampak semua berlaku ini, sama ada Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia, sama ada Allah
sahabat dia berlaku ni, Allah tak ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala nak tunjuk ajar apa tu boleh buat, apa yang lebih baik untuk ampunkan dosa dengan ajar Allah Ta'ala. Dia akan nampak ada iman dia kuat, iman dia mantap. Kalau iman dia lemah, dia takkan nampak perkara ini. Sebab itu tuan-tuan ni mula, iman ni perlu diusahakan. Kan? Iman ni perlu diusahakan. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda terhadap sahabat, dan perintah Nabi untuk sahabat, yang iman mereka telah mantap, iman mereka mantap, kuat seperti gunung ganang. Tetapi tetap juga Nabi SAW perintah kata sahabat, jadidu imanaku. Dia tak perintah sahabat untuk apa? Perbahagilah iman kamu, perbahagilah iman kamu. Maka sahabat, tuan-tuan yang mulia, satu orang yang sangat hebat iman kepada Allah SWT. Mereka yakin pada Allah Ta'ala itu, sehingga kan ibadah mereka nampak syurga neraka. Mereka ibadah mereka, solah mereka dapat selesaikan segala masalah mereka. Solah mereka dapat mereka jalan atas air. Solah mereka boleh menyebabkan satu makhluk yang mati boleh hidup kembali. Solah mereka, Allahu Akbar, boleh tarik khazanah Allah Ta'ala berlaku. Nampak hebat sahabat. Walaupun iman kita hebat sekali, tapi tetap juga Nabi perintahkan untuk jadidu iman aku. Nabi perintahkan untuk usaha atas iman, perlu iman kamu. Maka sahabat telah bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak usahakan iman kami? Ya Rasulullah, maka kata Nabi SAW, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak akan mengucapkan tentang la ilaha illallah, tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut nama Allah hari-hari. Semua berlaku ni adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenyang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lapar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya atur alam ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percakapan kita ni akan bentuk iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, iman boleh banyak juga dengan zikir. Zikir juga boleh bertambah iman. Yang kedua, kita cinta kehebatan Allah, kerana Allah Ta'ala, maka ini akan menambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu ayat Quran, kata Allah Ta'ala, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk satu kampung, maka mereka akan binasakan kampung tersebut dengan sebinasa-binasanya, dan mereka akan menyebabkan orang yang hina, orang mulia menjadi hina. Wa kadzalika yaf'alun, begitu raja itu akan lakukan. Jadi kata ulama tasawuf mengatakan, innal muluka itu adalah Allah SWT. Innal muluka idza dakhalu qaryah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila masuk dalam qaryah, qaryah itu adalah hati kita. Apabila Allah Ta'ala telah masuk dalam hati kita, bila kita cakap tentang kehebatan Allah, keagungan Allah SWT, kita nafi makhluk isbat Allah SWT, dan Allah Ta'ala akan datang diri kita, maka apakah Allah Ta'ala akan buat? Afsaduha, Allah Ta'ala akan binasakan segala apa yang besar dalam hati kita. Hari ini kita menyangkakan dunia ni besar dalam hati kita. Kita menyangkakan duit dapat selesai segala masalah kita. Kita menyangkakan bahawasanya makanan minuman tak boleh kenyangkan dahaga kita. Kita menyangka bahawasanya mak ayah kita selesai masalah kita. Tidak. Tapi mana Allah Ta'ala masalah diri kita, Allah Ta'ala akan buat apa? Waja'alu 'izzata ahliha adillah. Allah akan menjadikan semua kita orang mulia itu akan jadi hina di pandangan mata kita. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita perlu nampak hati kita semua datang pada Allah SWT. Nah, tugas kita atau mukallaf ini untuk mentaati Allah SWT dengan cara tunjuk oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu, bagaimana nak usulkan Allah, perlu banyakkan cakap dan juga banyak ibadah pada Allah Ta'ala mengikut cara Nabi SAW. Jadi dalam keadaan sekarang, tuan-tuan yang mulia, kita perlu banyak ibadah pada Allah SWT. Kita perlu banyak bangun malam, bangun malam, tahajud, doa pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala angkat bala ni, Allah Ta'ala angkat bala ni, ujian Allah beri pada kita ni. Ini ramai manusia mereka nak semayang, tapi dihalang oleh Allah SWT dengan sebab ujian Allah Ta'ala ni. Manusia ni telah hilang keyakinan pada Allah, dengan sebab kadang-kadang mereka telah hilang semua peralatan, sehingga ubah yakin mereka pada Allah SWT. Sebab itu kita perlu bangun malam berdoa pada Allah SWT. Perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai muslimin, bangunlah kamu tu malam, doa pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala segala masalah atas muka alam ini. Kita bersedia insya-Allah. Di samping kita berzikir pada Allah, malam kita menajak pada Allah SWT. Dan juga kita bantu masa atas kebaikan. Yang ada kesusahan kita bantu mereka, ta'awun alal birri wa taqwa, perintah Allah saling bantu atas kebaikan. Orang yang ada timpa kesusahan, nanti musibah, yang tak ada keperluan, kita jumpa mereka, bantu mereka semata kerana Allah SWT. Dan kita dakwahkan mereka, supaya mereka ini menggunakan apa keadaan sekalipun ujian Allah Ta'ala untuk mereka ibadah pada Allah Ta'ala. Kerana setiap ujian Allah Ta'ala akan bentuk kehidupan mereka di akhirat, di syurga Allah SWT.
Jadi apa yang baik datang pada Allah SWT, yang lemah, yang kurang datang diri saya minta ampun pada Allah Ta'ala, minta ampun dan tuan, masya-Allah. Kita tutup baca tasbih kafarah. Subhanallah wa subhanakallahumma wa asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan insya-Allah.